RUU Keselamatan Cyber 2024. Pertama sekali, Puchong ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Menteri Digital kerana dalam 3 bulan sahaja menjadi Menteri telah berjaya membentangkan RUU yang begitu penting untuk negara dalam era yang moden ini. Puan Speaker, Puchong telah pun tengok membaca trend terkini dalam keselamatan cyber apabila saya membaca RUU ini, dan saya nak tengok sama ada trend ini ataupun RUU ini cukup komprehensif supaya negara kita boleh mendepani trend cyber security. Saya nak menghuraikan di sini dan menarik perhatian Dewan Yang Undang Dewan Negeri Dewan ini. Pertama, risiko keselamatan cyber dengan trend work from home yang semakin meningkat pasca COVID-19. Pandemik COVID-19 telah pun mengubah way of life untuk pekerja, di mana ramai di antara kita sekarang telah pun mengalihkan tenaga kerja pergi ke luar daripada office. Apakah impaknya ataupun implikasinya ialah di mana peralatan peribadi atau komputer peribadi ataupun mobile phone kita telah pun digunakan untuk kerja. Bayangkan kaki tangan bank menggunakan komputer peribadi untuk menyelesaikan ataupun buat kerja mereka di bank, di mana ada maklumat yang sensitif digunakan. Dan kalau kita kerja di pejabat ataupun office, kita ada satu tim IT untuk keselamatan cyber. Dia akan menggunakan antivirus, firewall dan lain router. Semua ada pengurusan yang sangat rumit. Tetapi bayangkan kalau kita work from home. Apabila kita menggunakan peralatan peribadi, adakah keselamatan cyber itu akan diancam kerana way of life kita? Yang trend yang kedua saya nampak adalah trend penggunaan Internet of Things yang semakin meningkat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Internet of Things merujuk kepada peranti fizikal selain daripada komputer, telefon ataupun server yang bersambung ke internet dan berkongsi data. Contoh peranti IoT termasuk penjejak kecergasan boleh pakai, peti sejuk pintar, jam tangan pintar dan juga pembantu suara seperti Amazon Echo dan Google Home. Menjelang 2026 adalah dianggarkan bahawa peranti IoT yang dipasang di seluruh dunia akan mencecah 64 bilion dan ini trend semakin meningkat. Penambahan peranti yang pesat ini akan mengubah dinamik dan juga size cyber attack surface, iaitu bilangan titik masuk yang berpotensi untuk tindakan berniat jahat di cyber. Berbanding dengan komputer riba dan juga telefon pintar, kebanyakan peranti IoT mempunyai keupayaan pemprosesan dan juga storan yang lebih sedikit. Ia boleh menyukarkan penggunaan firewall, antivirus dan juga aplikasi keselamatan lain untuk melindunginya. Akibatnya, serangan IoT adalah antara trend serangan cyber yang perlu mendapat perhatian daripada kerajaan. Puan Speaker, trend ketiga yang saya ingin mendapat perhatian Dewan Yang Mulia ini ialah kebangkitan ransomware. Ransomware bukanlah satu ancaman yang baru. Ia telah pun wujud 20 tahun tetapi ia semakin berkembang. Kenapa? Kerana ransomware adalah cara yang agak mudah untuk hackers mendapat ganjaran kewangan. Sebagai contoh ya, ransomware boleh gunakan untuk mencuri data syarikat ataupun organisasi ataupun dan kemudiannya membuat encryption. Ransomware dia buat encryption. Maksudnya selepas dia membuat encryption, organisasi tersebut yang memiliki data tersebut tidak boleh akses kepada data. Selepas itu penjenayah cyber akan memeras ugut organisasi supaya untuk membayar pampasan wang tebusan supaya data mereka dipulangkan kepada mereka. Ini adalah ransomware. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ransomware telah pun mencipta sejarah pada tahun 2020 dengan menyumbang kepada kematian pertama yang dilaporkan berkaitan dengan serangan cyber. Dalam kejadian ini, sebuah hospital di Jerman telah pun terkunci daripada sistemnya, menyebabkan ia tidak dapat merawat satu pesakit. Seorang wanita yang memerlukan rawatan segera perlu dibawa ke hospital yang jauh daripadanya dan akhirnya tidak dapat diselamatkan. Persoalan saya kepada Dewan Yang Mulia ini, adakah RUU ini hukuman yang di dalam RUU ini yang adakah ia setimpal dengan kalau jenayah itu ataupun jenayah cyber itu melibatkan nyawa?
Ini saya akan berbincang dengan lebih panjang lagi di jawatan kuasa. Selain daripada ransomware, ancaman keselamatan cyber juga termasuk malware, di mana program komputer ditulis dengan sengaja untuk membahayakan sistem komputer dan juga network. Selain itu, phishing digunakan dan juga kita ada juga DDoS attack, di mana ia sentiasa digunakan untuk server dan website dan juga network yang membebankan dengan trafik, biasanya daripada botnet. Puan Speaker, tujuan saya menghuraikan secara panjang trend ini adalah saya membaca RUU ini dengan teliti dan saya membaca trend dengan teliti dan saya tanya sama ada RUU ini cukup dan komprehensif untuk menangani dan mendepani trend-trend ini. Saya rasa jawapannya ialah walaupun ini adalah langkah pertama yang baik, tapi saya rasa perlu ada langkah-langkah untuk memperbaiki lagi RUU ini, sama ada daripada pindaan pada akan datang ataupun melalui peraturan yang boleh diberi oleh menteri. Selain daripada itu, saya juga tengok dari segi apakah jenis keselamatan cyber yang dimasukkan dirangkumi oleh RUU ini. Kalau kita tengok secara general, jenis keselamatan cyber termasuk critical infrastructure security, network security, endpoint security, application security, cloud security dan information security. Tetapi apabila kita tengok RUU ini hanya critical infrastructure security yang dirangkumi dalam RUU ini. Saya sangat percaya bahawa menteri akan membuat pembaikan lagi untuk RUU ini, tapi saya nak menarik perhatian ada banyak lagi tempat area yang kita boleh lagi memperketatkan lagi untuk keselamatan cyber di Malaysia. Isu yang seterusnya yang saya ingin bangkitkan dengan secara pendek ialah berkenaan dengan talent. Saya nak tanya kepada kementerian sama ada kementerian telah pun membuat unjuran permintaan talents untuk cyber security, jumlah berapa dan sama adakah jumlah graduan yang dihasilkan oleh IPTA dan IPTS itu boleh memenuhi permintaan ini. Itu sahaja Puchong ingin menyokong RUU keselamatan cyber. Terima kasih Yang Berhormat.